Bertemu kembali dalam Buletin Awani. Baik, cakap-cakap hari ini banyak berlega berkenaan dengan PRN Melaka yang akan diadakan pada hujung November. Tapi sebelum itu, kita akan melalui bajet 2022 terlebih dahulu. Lebih sedikit dari seminggu dari sekarang, 29 Oktober 2021, ia masih lagi menjadi topik penting. Ini adalah bajet yang akan dijangka memulihkan ekonomi kita dan negara kita selepas hampir 2 tahun kita bergelut dengan pandemik. Hari ini saya mau fokus berkenaan dengan industri pertanian. Satu industri yang agak penting yang perlu diberikan perhatian dalam bajet akan datang. Saya mahu bercakap bersama dengan Ramana K. Naidu. Ramana adalah pengasas Famox Plantation Sendirian Berhad. Selamat petang, Ramana. Selamat petang, Tuan. Okey, satu masalah yang kita selalu kerap dengar akibat pandemik COVID-19 ini, Ramana, adalah isu lambakan hasil. Sama ada ia menanam nenas maupun cendawan pun ada yang mengatakan bahawa supply chain rantaian bekalan banyak terkesan sewaktu pandemik setahun setengah yang lepas. Petani banyak menanam hasil tanaman mereka dan kemudian tidak boleh transport dan tidak boleh jual. Quick solutionnya, kita tak bercakap tentang jangka panjang, tapi antara quick wins dan low hanging fruit dalam bajet 2022 ini, apa cara terbaik untuk kerajaan menangani dan membantu petani yang berdepan dengan masalah lambakan hasil sekarang? Okay, very good question. Okey, sebenarnya kalau kita ada masalah lambakan ni, kita perlu mengadakan satu planting calendar di mana kita kena katakan kat Malaysia ni kita ada 14 negeri contoh. So daripada setiap negeri itu kita akan ada daerahnya. So kalau kita nak benda ni tak menjadi lambakan, kita kena ada planting calendar yang betul-betul yang baik agar tanaman yang ditanam tu dapat dikontrol. Orang pertanian selalu dia kata barang muntah. Maksudnya, benda tu dah jadi banyak dan kita terpaksa jual dengan harga yang lebih murah. Ini berlaku kerana tak ada kerjasama di antara petani dan mereka tak ada satu network di mana mereka tidak tahu di Kedah dah menanam sebesar ini, di Perak ditanam sebesar ini. Dan bila mereka tanam serentak, hasilnya tu keluar serentak dan ini menyebabkan lambakan. Ini yang pertama. Yang keduanya, tanaman yang kita tanam tu, kita kena tengok apa jenis tanaman yang kita tanam. Adakah tanaman itu akan digunakan setiap hari ataupun tanaman ini dapat digunakan sebagai produk akhir. Bermaksud contohnya kita tanam nenas. So kita tahu yang mengatakan nenas ni kita ada masalah kerana kita kena tunggu sehingga setahun hingga setahun setengah untuk mendapatkan hasilnya. Bila kita ada masalah COVID ni, kita nak jual tu kita ada masalah. So apa kita patut buat? Kita perlu adakan end product. Bermaksud kita perlu jadikan dia sebagai jus atau kita perlu jadikannya sebagai jam dan kita cuba untuk pasaran ekspor. So ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan untuk mengurangkan masalah lambakan ni. So planting calendar dan juga produk akhiran ni adalah amat penting untuk memainkan peranan untuk mengeluarkan masalah lambakan ini. Bercakap dengan end product itu, ada juga pihak dalam industri yang mengadu, sebagai contoh MPOC, kelapa sawit, yang mengatakan bahawa tanaman kami ini, kelapa sawit, digunakan dalam begitu banyak barang end product untuk pengguna. Daripada mentega, ke coklat, ke minyak masak sudah tentu, tapi mereka merasakan bahawa mereka adalah satu komponen yang agak besar dalam pasaran dan produk yang kita keluarkan, tapi mereka merasakan mereka tidak diberikan upah atau gaji atau bayaran pendapatan yang setara dengan kepentingan mereka kepada dalam ekonomi. Itu antara perkara yang disebut oleh MPOC dan MPOB sebelum ini. Jadi bagaimana kerajaan meningkatkan bukan sahaja peranan dan signifikan industri pertanian kepada ekonomi negara, tapi memastikan bayaran yang diperolehi, keuntungan pendapatan yang diperoleh oleh petani-petani yang menanam ini bukan hanya cukup-cukup makan saja? Faham. Okey. Dalam masalah sebegini, saya selalu beritahu dekat rakan-rakan dan juga usahawan petani saya, kita kena perlu adakan branding yang secukup baik. Itu yang pertama. Yang kedua tu polisi daripada pihak kerajaan. Kerana bila kita sebagai usahawan dah turun padang dan juga buat kerja dan akhirnya produk-produk tersebut tu tak dapat dijual dan dia terpaksa dibuang dan sebagainya, kita perlu ada satu sistem di mana harga lantai perlu diwujudkan agar petani-petani ini yang telah melibatkan diri dalam sektor pertanian ini tidak menjadi rugi. Sebab bila dia kerugian ini berlaku, mereka nak tanam seterusnya tu mereka akan ada masalah kerana modal tu akan sangkut di satu tempat. So untuk mengelakkan benda ini berlaku, polisi daripada pihak kerajaan ini amat penting untuk memberikan ataupun mengutamakan petani ini untuk memberikan mereka harga lantai agar mereka tidak perlu menghadapi masalah sebegini pada masa-masa yang akan datang. Ya, nampaknya tidak seperti di banyak negara lain. Industri pertanian di Malaysia masih lagi kelihatan dan terasa seperti industri yang tidak memberikan pulangan ataupun keuntungan yang banyak seperti mana ia boleh memberikan keuntungan yang banyak kerana ia satu komponen yang amat penting kepada makanan kita, kepada industri kita.
Apa masalahnya di situ di sepanjang bekalan rantaian bekalan? Adakah mungkin di peringkat tengah-tengah, orang tengah pembekal dan sebagainya mungkin ada pencatutan yang menyebabkan walaupun ada demand yang tinggi, produk yang banyak, tapi di bahagian huluan petani-petani ini tidak mendapat begitu banyak pendapatan seperti mana yang mereka patut dapat? Okey, faham. Okey, banyak pihak kerajaan banyak membantu. Tetapi bila kita lihat hasil ni dijual kepada orang tengah until sekarang. Tetapi macam kami daripada Famok ni kita tanam tanaman komoditi iaitu tanaman jagung bijan, iaitu animal feed. So untuk kami masalah ini tiada kerana kita tahu harga pasaran dunia berapa dan kita akan memberitahu. Tapi pada cash crop ni memang tak boleh sebab masalah ni setiap kali akan ada kerana kita bergantung kepada pihak ketiga ataupun orang tengah untuk menjual hasil-hasil kita. So kat sini ada 2-3 benda juga. Bila kerajaan melibatkan diri dalam untuk membantu ataupun memberi subsidi kepada petani ni, ada masalah birokrasi di situ di mana kita nampak sistem perolehan kerajaan ni kadang-kadang dia letakkan tender, LO dan sebagainya. Tapi bila kita cuba untuk buat sebagai disbursement di mana petani sendiri dia boleh membuat sesuatu untuk ladangnya dan dengan nilai yang diberikan oleh pihak kerajaan tu dia boleh dapat barang ataupun alat-alat input pertanian setimpal dengan nilai yang diberikan oleh pihak kerajaan. Tapi kini apa yang saya nampak sekarang, bila ada sistem LO, sistem tender dan kita nampak jumlah ataupun nilai yang diperuntukkan kepada petani yang patut dapat barang tu, sepatutnya dapat 10 barang. Tapi mereka mendapat 3 je. So, untuk mereka membesarkan kawasan tu dan juga untuk mengurangkan kos production mereka dah ada masalah dah. So, benda ni saya rasa harus diperbaiki untuk membina anak-anak muda ni untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian dan agak mereka tak serik. Dan juga mereka ni, orang muda ni, dia orang suka benda yang ada teknologi. Dan bila kita melibatkan diri dalam bidang pertanian ni, pulangannya kena lumayan. Baru kita dapat memberikan impak kepada sektor pertanian di Malaysia ni. Okey, baik. Terima kasih Ramana K. Naidu, pengasas Famox Plantation Sendirian Berhad, bincang berkenaan dengan bagaimana bajet 2022 bukan sahaja boleh memulihkan sektor pertanian yang banyak terkesan dengan pandemik COVID-19 tapi melonjakkan sektor ini sebagai salah satu sektor yang berhasil dan berproduktiviti tinggi untuk negara kita bergerak ke hadapan.